Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung kitab 10 prinsip keselamatan sebagai sambungan pada malam ini prinsip yang kedua, muka surat 35. Muka surat 35. Jadi prinsip yang pertama yang telah kita bincang sebelum ini untuk memastikan supaya kita selamat dunia dan akhirat, maka prinsip yang paling asas iaitu jaga tauhid dengan penuh ikhlas sampai kita meninggal dunia. Kena pastikan tauhid itu bersih daripada sebarang amalan-amalan syirik dan juga kufur itu. Jadi pada malam ini prinsip yang kedua iaitu ittiba' sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang kedua ittiba' sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 35 tu teks Arab dia lah. Terjemahannya muka surat sebelah itu. Itu terjemahannya. Kalau nak ringkas terus kita baca yang terjemahan itu. Memelihara sunnah Nabi dan petunjuk yang diberkati yang menjadi pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran dan amalan dianggap sebagai sebab-sebab yang paling agung untuk memperoleh keselamatan di hari akhirat. Kerana itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, sesiapa yang mahukan keselamatan, maka hendaklah berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Ini ittiba'. Selepas ni ada kita bincang secara detail lah apa maksud ittiba'. Yang ni ikut Nabi ni apa maksud? Apakah ikut Nabi ni maknanya kita ikut bahagian-bahagian tertentu saja, ataupun ikut Nabi ni boleh kita buat tambahan di atas ajar rasa Nabi? Semua tu adalah perbincangan di sini. Apa maksud ittiba' itu? Sebabnya dengan ittiba', konsep ittiba' ikut Nabi, dia boleh mengekali keaslian agama. Jadi ikut yang bagaimana? Itu maksudnya. Sebab kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab, didedahkan kepada kita bagaimana cara para sahabat ittiba' Rasulullah. Bagaimana sahabat dia mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Misalnya kalau Nabi buat begini, kita buat begini. Tak ubah. Misalnya Nabi selepas salat berjemaah tu Nabi zikir, antara yang disebut dalam riwayat sahihnya, Nabi zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah. Kita kekalkan itu. Lepas tu kita rasa nak buat banyak, subhanallah kita nak baca 1000, itu di waktu lain. Sebabnya bila Rasulullah sebut 33 kali, para ulama kata itu ada khasiatnya, cuma kita tidak tahu. Sebab apa yang dibuat oleh Nabi ini merupakan wahyu daripada Allah. Sebab ada juga setengah-setengah zikir alhamdulillah juga Nabi tak sebut berapa kali. Itu bebas lah. Kita nak buat sebanyak mana ikut suka kita. Itu orang panggil antara prinsip. Begitulah juga misalnya kalau kita ambil Aisyah, ni saya sebut dah sebenarnya, jangan ubah. Kalau yang Nabi buat, khususnya yang berkait dengan ibadat. Kalau tidak ibadat ni, itu kebebasan lah. Kita nak buat rumah macam mana. Itu maksud ittiba'.
Dan kerana tidak ada ittiba inilah, maka ajaran Islam yang asalnya daripada wahyu, misalnya Kristian, Yahudi, jadi hubung daripada yang asal, hilang keaslian dia. Sehingga bila berlaku kerosakan, nak rujuk semula kepada ajaran asal, tidak ada. Salah satunya kerana kitab suci itu. Yang keduanya kerana ittiba itu tidak wujud dalam ajaran mereka. Baik, cuba kita tengok di sini. Saya terus supaya lebih ringkas, saya terus baca yang terjemahlah muka surat 36. Imam Malik rahimahullah berkata lagi, sunnah adalah bahtera Nuh. Sunnah adalah bahtera Nuh. Sesiapa yang menaikinya, dia akan berjaya. Dan sesiapa yang tertinggal, dia akan tenggelam lemas. Sebab ini asal kata-kata ni daripada hadis Nabi ya. Safinatun Nuh tu. Kita tahu ke cerita Nabi Nuh, dia buat bahtera di tengah benua, tidak ada sungai, tidak ada laut. Tu kita maklum cerita tu. Tiba-tiba berlaku banjir besar. Jadi seolah-olah kalau dalam konteks kita sekarang, kita boleh katalah sunnah Nabi tu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Siapa yang naik, dia akan selamat. Sesiapa yang tidak naik, bahkan dia ikut bahtera yang lain, dia tidak selamat. Tidak ada pilihan. Kerana dunia, iaitu perbandingannya seperti lautan yang semua makhluk mesti merentasinya untuk menyeberangi ke pesisir, yakni ke bahagian tepi ataupun ke tepi pantai itu, yang mana di sana terdapat rumah-rumah, tanah air dan tempat tinggal mereka. Jadi dunia ni bagaikan lautan lah. Kita tidak ada pilihan. Bila kita hidup di dunia ni, maka kita kena hidup seperti sunnah, seperti ketentuan Tuhan. Allah buat hidup dunia ni begini. Kita tak boleh elak dah. Kena hidup, kena hadapi lah ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana lautan. Jadi kita ni tidak hidup di laut, kita hidup di darat. Jadi kena menyeberangi lautan itulah. Begitulah juga. Kita ni hidup di dunia ni, kita seolah kita berenang, bergerak untuk menuju ke hari, ke tempat yang kekal, yang kita sebut sebagai alam akhirat itu. Baik, tidak mungkin seseorang yang hendak menyeberangi lautan yang luas itu kecuali dengan bahtera, dengan kapal, baru dia selamat. Lalu Allah Ta'ala mengutuskan rasul-rasulnya sebagai mubayyin, sebagai pemberi maklumat yang jelas terhadap umat, supaya mereka tahu bijak mengambil bahtera yang selamat dan memerintahkan supaya mengamalkannya. Jadi tujuan perutusan Rasul, perutusan Nabi adalah supaya kita ni tidak meraba-raba dalam kehidupan di dunia ni. Teruk lah kalau kita baca sejarah orang, manusia yang hidup beragama tetapi tidak ada panduan wahyu. Tidak ada panduan wahyu, sama ada wahyu daripada Allah yang kita sebut sebagai kitab suci, ataupun wahyu yang merupakan tindakan-tindakan Rasul, utusan Allah itu. Sebab wahyu ni dia dua. Mana-mana agama pun mesti ada, iaitu kitab suci sebagai panduan umum. Satu lagi wahyu juga dalam bentuk tindakan-tindakan ataupun kehidupan para rasul dan nabi yang menjadi contoh yang nyata kepada umat. Itu semua tu merupakan panduan daripada Allah. Jadi tujuannya supaya kita tahulah cara selamat tu macam mana. Itu tujuan perutusan rasul dan nabi. Jadi seseorang yang taat, patuh kepada rasul, kepada nabi, sehingga mereka boleh beribadat kepada Allah dengan penuh ikhlas, tidak niat atau tidak melencong ke arah lain, dan mereka bersedia, yakni membuat persiapan bekalan untuk hari akhirat, dan mereka mempunyai keinginan yang kukuhlah untuk tegak di atas sunnah itu, makna dengan naik bahtera yang dibawa oleh Nabi dan berusaha ke arahnya dengan sepenuh usaha. Sebab nak ikut sunnah ni, dia bukan ikut main-main begitu. Itu yang dimaksudkan di sini. Maknanya dia akan ada cabaran, dia akan ada ujian. Kalau kita mari masjid pun, boleh, semua orang boleh mari masjid, tapi nak mengekali datang ke masjid tu payah. Boleh mari belakang. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ramai, kadang-kadang tidak ramai. Kalau bulan Ramadan kan, sama lah. Perka awal ramai, lepas tu kalau tak ada, lepas tu ramai pula.
Jadi nak mengekali yang kita sebut sebagai istiqamah di atas jalan sunnah itu payah. Sebab dia banyak tribulasi, dia banyak cabaran. Di situlah nilai seseorang itu tinggi rendah nilai seseorang dari sudut itulah. Dari sudut itu. Maka orang-orang yang berjaya maju dan mereka telah menaiki bahtera itu, maka bila mereka faham, mereka akan benci untuk tidak mengikut sunnah. Seperti mana seseorang itu benci bila dia berada di atas bahtera, dia benci untuk, dia tidak suka untuk terjun daripada bahtera itu. Sebab dia tahu dah kalau dia terjun dia akan lemas. Nak boleh sapa, gitulah maksudnya bandingannya. Bandingannya. Sebab kalau setengah-setengah riwayat tu dia bandingkan seperti mana seorang itu berada di kawasan selamat tiba-tiba terjun dalam api. Suka ke terjun dalam api? Tak mahu, bahkan benci, takut. Begitulah seseorang yang memahami keperluan sunnah, keperluan mengikut sunnah Rasulullah, dia rasa takut kalau dia menyeleweng daripada kebenaran. Jadi ketakutan untuk terjun daripada bahtera yang selamat itu kerana dengan suatu kesedaran bahawa dia tidak mungkin boleh merentasi lautan yang luas itu semata-mata dengan berenang tanpa ada bahtera. Kalau kita nak pergi ke hari akhirat, kita guna kecerdikan kita semata-mata. Kita guna kepandaian kita semata-mata. Tak terlibat dengan Rasul, tak terlibat. Tak mungkin kita akan selamat. Sampah semua akan sampah ke hari akhirat tu. Boleh jadi sampah ke darat tu dalam keadaan repuk tu, dalam keadaan tubuh tu nak hancur, tak selamat. Semua kita nak akan sampai ke hari akhirat. Sampai tu sampai bagaimana? Kalau kita naik bahtera yang dibawa oleh Nabi, sunnah yang dibawa oleh Nabi, kita ikut tu, insya-Allah sampai dalam keadaan yang selamat sejahtera. Siapa tu siapa semua? Orang tak ada agama pakai sampai ke hari akhirat. Cuma tu sampai bagaimana? Kena ingatlah dia. Sebab itulah salah satu kaedah umum dalam agama kita, dia panggil maklumat itu. Kita nak buat sesuatu ni kena ada maklumat. Dia mengikut sunnah Rasulullah, ittiba' ni kata kunci dia, perkara yang asas adalah mengetahui sunnah. Sebagai contoh, anda ambil contoh mudah. Misalnya kita nak tahu sunnah selepas salat. Mana selepas solat ni bagaimana Nabi buat? Nabi semaya 5 kali sehari. Nabi semaya Jumaat 5 kali sehari. Dan Nabi jadi tu imam. Makmum dia tu para sahabat penuh limpah sampai keluar masjid. 5 kali sehari. Maknanya kita akan dapat maklumat yang sangat jelas apa yang Nabi buat selepas semaya. Mana bila kita nak jadi tu imam, kita kena tahu lah. Begitu juga bila kita jadi makmum, kita kena tahu. Seperti mana sahabat bila dia jadi makmum, dia buat macam mana? Baik, kita nak dapat pahala, kita dapat anak. Ni saya ambil contoh mudah. Kita boleh anak, dikurniakan anak. Nah, kita tahu bahawa Nabi ni ada, dia panggil salat, orang panggil tahnik, akikah, tahnik. Kita panggil belah mulut lah. Cukup rambut, kerak gunting rambut. Lagu mana Nabi buat? Sebab hal tu kalau kita buat sendiri, orang tak panggil ittiba'. Nabi buat lagu mana? Buat Nabi pun ada anak. Tu kena tahu lah. Jadi kalau tak tahu, kita buat dalam keadaan tak tahu, dia tidak sah ibadat. Dia tidak sah ibadat. Sebab saya pernah, biar anak sebut. Saya pernah pergi ke satu acara program tahnik lah. Saya pergi tu sebagai dijemput lah, saya pergi. Saya tidak terlibat yang buat tu, cuma kita ada dalam majlis tu. Jadi ada seorang imam lah dia buat. Ini saya ada situ. Bila dia buat tu, bila dia tahnik tu, mana anak tu dia angkat, dia arak lah, pusing. Semua pakat sentuh kepala lah. Musing, 360 darjah. Musing, patut stop kepala. Paling lucunya, tu imam tu kata kepada bayi ni bayi perempuan. Dia kata, kalau jumpa pakcik tegur, budak tu nak buka mata pun tak boleh lagi. Dia kata gitu, kalau jumpa pakcik mana-mana tegur lah, dia kata. Budak tu mata pun tak buka lagi. Umur 7 hari tak apa lagi. Dia kata gitu. Lagu tu kata Nabi buat. Benda-benda gitulah. Jadi kalau kita buat tak serupa, kerana kita tidak ada maklumat, ibadat tu tidak lulus di sisi agama. Mudah ya dalam agama kita. Sebab panduan kita siapa? Nabi SAW. Nak tahu macam mana?
Sebab kita ni berada dengan Nabi 1400 tahun. Dia ada hadis. Dia ada maklumat yang disampaikan oleh orang-orang yang ikhlas. Generasi mula-mula sahabat tabi'in. Dan seterusnya sampai kita. Boleh dirujuk. Ada kitab. Dan kitab tu memuatkan maklumat. Maklumat tu dia melalui satu disiplin yang sangat kukuh. Tidak ada dalam mana-mana disiplin ilmu yang lain. Tu maklumat agama. Jadi boleh rujuk. Jadi makna hak kita bincang ni, kita nak ikut Rasulullah, kita melalui satu proses nukilan maklumat yang sangat ketat. Dia punya disiplinnya. Maknanya kalau kita ikut betul, ngaji dengan cara sistematik, kita akan tepat ikut Nabi, supaya sahabat ikut. Baru jadi amalan kita. Ni kalau ikut-ikut, tak jadi. Tanya budak kecil tu lah, kalau jumpa Pak Cik tegur, tak gong. Kalau orang dengar pun nak sokong. Jadi seolah-olah Nabi buat gitu kan? Benar-benar gitu. Tu dia panggil ittiba. Jadi kena tahu. Nabi buat macam mana? Kena tahu. Baik. Itu saya sebut tu prinsip. Bila kita bercakap tentang ittiba sunnah, itulah prinsip dia. Sebab kita nak nikah kan? Kita kena masuk kursus nikah. Tak boleh nak nikah gitu. Kamu tak tahu hukum mandi wajib, pun tak erti. Enggak nikah ni bukan bab mandi wajib saja. Banyak lagi. Bapa masuk kursus tu, nak tahu hukum lah tu. Takut buat salah, dosa. Selain tak boleh pahala, dosa. Nak terlibat dalam perniagaan, kena masuk kursus perniagaan. Takut terlibat dengan perniagaan yang tidak halal. Semua yang kita nak buat, kena tahu. Barulah perbuatan kita tu dia jadi ibadat, tidak jadi adat biasa. Ini hak kita nak bincang. Ini disebut sebagai prinsip. Prinsip ni maknanya perkara besar. Bukan ranting, tapi asas. Orang yang bodoh pula merasa sukar mengendalikan bahtera. Bagi orang yang tak cerdik, dia kata ikut sunnah ni payah. Susah ikut sunnah. Naik bahtera ni payah. Sebab bila duduk atas bahtera, duduk atas kapal tu, dia ada ketua dia. Kena ikut peraturan, tak boleh buat gini, tak boleh nak tebuk, tak terkalu, tak boleh nak. Dia ada peraturan. Dia rasa susah ikut agama ni. Ikut ajaran Nabi. Apa? Nafsu kita nak buat gini, tak boleh. Ni tak boleh. Dia rasa begitu. Ada juga orang ni bodoh. Diistilahkan dalam agama sebagai orang bodoh. Jadi dia rasa suka nak mengendalikan bahtera, peralatan-peralatan yang ada di atas bahtera. Jadi dia rasa susah duduk atas bahtera tu. Dia rasa begitu. Jika kami gagal, kami akan merentasinya dengan berenang. Mereka adalah kebanyakan ahli dunia, maka mereka mengharunginya. Lalu bila mana mereka tidak mampu mengharunginya, mereka memutuskan untuk berenang sehingga mereka tenggelam. Dan penumpang kapal itu berjaya sebagaimana mereka berjaya bersama Nabi Nuh. Jadi setengah-setengah orang tu, ni dia punya buat perbandingan. Seperti mana Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh dulu, air tu sampai tenggelam bukit. Anak dia sendiri bila bukit nak tenggelam tu, Nabi Nuh ajak dan naik atas kapal, tak sih lagi. Dia kata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya tak sih naik atas bahtera ayah ni. Saya akan benar menyeberangi. Nak pergi naik ke puncak bukit. Saya akan daki puncak bukit. Bukit tu, puncak bukit akan menyelamatkan saya. Dia tak sedar bahawa air itu bukan banjir biasa. Begitulah juga berlaku pada umat Nabi ini. Seolah-olah yang tidak mahu mengikut ajaran Nabi dengan lengkap, seolah-olah mereka ni sanggup terjun daripada bahtera yang dikemudikan oleh Nabi. Dan dia nak akan pergi ke pesisir pantai tu dengan berenang ataupun dengan kelompok dia yang kecil itu. Dalam keadaan tidak ada pengalaman, tidak ada panduan daripada wahyu. Selamat kau itu. Tak akan selamat. Sebab laut ni dia bukan air saja, dia ada pula jerung dan sebagainya. Orang yang ikut agama ni pun kadang-kadang tergelincir. Apatah lagi orang yang tidak ikut agama. Sebab kalau kita perhati hadirat, dalam kehidupan kita di dunia, kalau kita perhatikan, ni kita perhatikan pokok sesak. Sebab ulama kita kumpul buku khusus bicara tentang ajaran sesak. Kalau kita baca buku-buku, 2 jilid buku ni, pokok sesak ni memang cerdik-cerdik kepala-kepala dia tu. Hebat pengajar. Bapa jadi sesak tu? Dia bincang di situ. Jadi maknanya sesak ni dia bukan kena orang bodoh saja tu. Kepala-kepala cerdik-cerdik lah kau tu. Kenapa jadi sesak dan cerdik? Sebab tidak ikut agama. Tu. Mudahnya syaitan ni dia lebih cerdik daripada kita. Mana kalau kita nak lawan syaitan dengan akal semata-mata, tak mampu kita. Kecuali kita lawan syaitan dengan ikut agama. Hadirat kalau hadirat belajar sunnah secara sistematik,
akan jumpa lah. Nabi ajar kita, kalau gini buat gini. Mana siapa dia ikut tu sama, tak kira dia tu siapa. Dia profesor ke, dia orang kampung biasa, kalau ikut Nabi berjaya. Sebab itulah ada orang tanya, kenapa Nabi SAW dia sendiri tidak sempat bawa agama Islam ni ke luar daripada kepulauan Arab. Nabi tak sempat. Bahkan Nabi operasi dia Madinah ya, Makkah. Nabi tak sempat pun nak bawa Islam keluar. Jadi siapa yang bawa agama? Siapa ke seantero dunia telah kita kata? Sahabat. Para sahabat. Apa Allah buat gitu agama? Tidak Nabi sendiri. Di sinilah hadirin nak ayatnya. Kalau saya nak jawab dengan satu jawapan yang mudah, nak ayatnya Islam ini kalau betul-betul ikut Nabi, Islam itu dia agama yang praktikal. Bukan agama yang hanya bila kata Nabi, Nabi saja. Kalau Nabi tak ada jadi sesat. Tak. Sebab apa? Sebab panduan. Itibak ni lah. Makna kalau kita betul-betul belajar ikut sunnah, Nabi tak ada pun selamat kita. Sebab Nabi tinggal Quran dengan hadis tu. Nabi tinggal Quran, tinggal hadis. Dan generasi yang bawa maklumat agama ni sudah diiktiraf orang yang ikhlas. Terbukti berjual puluh-puluh peperangan sebelum mati. Terbukti. Walaupun Nabi tak ada kali ikut atau selamat. Itu keyakinan kita. Dan itulah maksud iman bir rusul. Mana kita percaya dan kita sanggup ikut. Sanggup ikut. Sebab tu dalam agama kita, kalau seorang tu jelas ni ajaran Rasulullah. Kalau dalam hati dia rasa tak cukup ajaran Nabi lain, boleh terjejah akidah tu. Dia boleh terjejah akidah. Sebab bila Nabi buat ni hak tu terbaik. Secara dari sudut mana keyakinan? Dari sudut iman. Dari sudut iman. Saya tekan ke hak tu sebab itulah sebenarnya maksud ittiba'. Baik, seterusnya maka perhatikan, ini adalah merupakan perbandingan. Kita kena perhatilah perbandingan ini dan keadaan ahli dunia akan jelas kepada engkau betapa jelasnya mana realiti yang sebenar lah, realiti yang sebenar, realiti yang sebenar. Baik. Cuba tengok muka surat sebelah tu. Saya nak baca teks Arab tu. Cuba saya nak tengok teks Arab, cuba tengok. Muka surat 37 tu sebelah tu, teks Arab. Famin mujibatin najat. Ambil situlah. Famin mujibatin najah, antara perkara yang boleh menjadi punca dengan pasti kita akan selamat. Antara sebab faktor yang mana kalau kita ikut, kita boleh kata comfort, insya-Allah comfort selamat. Antaranya al-inayah bi sunnatin nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam wa luzumi nahjihi al-qawim. Wa qad qala Allah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Al-inayah maknanya kita cakna, memberi perhatian yang serius terhadap sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita committed terhadap jalan yang dibawa oleh Nabi yang tepat itu. Sunnah ni apa dia? Saya nak sebut sikitlah di sini saja. Sunnah Nabi ni, kalau orang tanya kita, apa dia agak sunnah Nabi ni, kalau kita nak sebut dalam bahasa paling mudah, sunnah Nabi ni maknanya cara hidup Nabi. Bila sebut cara hidup Nabi, kita tengok dalam sejarah, Nabi ni hidup daripada masuk bilik air dia ajar kita. Siapa mengetah negeri dia ajar. Sebab Nabi ni dia buat belaka. Dalam kajian ulama, misalnya Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata kalau kita buat kajian dari segi karakter Nabi, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa tak sama. Misalnya Nabi Isa, nikah ke tak tahu? Tak nikah. Lepas tu macam mana? Dia mengetah, tak mengetah. Banyak perkara tu. Maknanya kalau orang Kristian nak ikut dari sudut pemerintah, nak ikut lagu mana? Sebab Nabi Isa tidak memerintah. Masalah keluarga, nak melahirkan keluarga bahagia, macam mana? Lepas tu mengikut Yusuf Qaradawi, Nabi Musa ni pernah dalam sejarah hidup dia pernah tidak ada fakta tentang dia sampai 40 tahun. Mana dalam kitab Taurat itu sendiri terputus cerita Nabi Musa hampir 40 tahun. Mana pernah maklumat daripada kitab tak ada cerita Nabi Musa selama mana? 40 tahun. Nabi kita ni setiap hari ada cerita.
Boleh tahu siapa 23 tahun tak jadi Nabi, umur 40 siapa mati. Lengkap. Bak gapo dia? Bak jadi hakim pun dia, pegawai pun dia, jadi ayah pun dia, bak masuk pun dia ayat lagi. Tapi kalau tanya cara nak buat donak tu tak ada. Nah, tapi masuk ni hadirat maksud dianya biar boleh pahala. Buat gapo pun tak apa, biar boleh pahala. Mana dengan kita faham prinsip yang Nabi ajar, kita buat gapo pun boleh pahala. Boleh pahala ni makna sunnah dah boleh pahala. Kalau tak ikut sunnah dia tak boleh pahala. Atau kena jelas tu. Walaupun kita puasa comel kita tapi tak serupa dengan Nabi buat. Ni kalau ibadat. Ni dalam bab ibadat dia tak boleh pahala. Setara itulah nak ayat ni bab ittiba' ni, sebab tu dia dianggap sebagai mujibatin najah. Prinsip yang menyelamatkan hidup manusia. Walaupun kita puasa comel, habis duit banyak masa, tapi tak serupa dengan Nabi buat. Tak boleh pahala. Ni dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat. Bukan dalam bab kehidupan biasa ni. Ni bebas Allah beri selagi tidak bercanggah dengan agama, bebas. Tu kebebasan agama kita tu lebih besar daripada agama lain. Nak pakai yang macam mana tak apa. Asalkan jaga prinsip berpakaian. Tu agama kita. Baik. Kalau kita perhatikan ayat 21 suratul Ahzab ni sangat nyata. Laqad kana lakum. Laqad ni kalau terjemuh dari segi harfiah lah, dia panggil dua harfut ta'kid. Lam ta'kid dengan qad. Laqad demi sesungguhnya. Kana lakum. Bagi kamu, adalah bagi kamu. Kamu ni siapa dia? Umat Nabi lah. Sahabat dan kita. Kalau zaman ni kita lah. Fi Rasulillah. Pada diri Rasulullah tu. Uswatun hasanah. Ada ikutan yang baik. Liman kana yarjullah. Bagi sesiapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah. Wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir. Dan yakin akan bertemu Allah di hari akhirat maksudnya. Wa dzakarallaha katsir, dan dia pasti akan ingat pada Allah. Wa dzakarallaha katsir, dan orang yang ingat pada Allah banyak-banyak, dia akan dapat. Dia akan dapat. Tu. Jadi kalau kita nak zikrullah, nak zikir pada Allah banyak-banyak, kita kena jadikan Rasulullah sebagai ikutan. Baik hadirat, saya nak sebut di sini beberapa perkara sebelum kita pergi pada tajuk sini. Baik. Sebab dalam hal ni kalau kita perhatikan dalam terjemahan ayat ini, bagi seseorang yang memang dia nak jumpa Tuhan, itu satu perkara. Tu. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik. Bagi start situ, iaitu bagi orang yang menghadap Allah pada hari kiamat. Menghadap Allah pada hari kiamat. Dan yang banyak ingat kepada Allah. Ni bagi orang yang nak menghadap Tuhan hari akhirat, biar selamat. Dan orang yang nak zikir kepada Allah dengan banyak, dia tak dapat tidak. Dia mesti ikut Rasulullah. Itu maksud ayat ni. Jadi kalau kita nak mendabik dada, kita kata kita kuat berzikir. Tetapi cara zikir yang kita buat tu tidak seperti Rasulullah aja. Ni saya ada tengok dalam YouTube kan. Tuan Ibrahim Tuamman. Ustaz Tuan Ibrahim Tuamman. Datuk lah dia. Dia cerita dalam tu, saya nak sebut. Dia pernah masuk satu gua di Malaysia ni. Dia cerita, dia tak sebut negeri mana. Dia masuk dalam gua tu gelap lemak lah. Tiba-tiba dia jumpa ada seorang tu duduk berzikir dalam gua tu. Dia tanya lah. Duduk berzikir dalam gua tu. Selama mana dia mari? Dia kata nak mencukupkan 40 hari. 40 hari dia duduk dalam gua tu. Tuan Ibrahim tu dia tak ingat dengan baik. Tapi seingat dianya, orang tu kata dia duduk situ sudah 27 hari. Maknanya berapa hari lagi? 13 hari lagi. Cuba bayangkan. Dengan berzikir. Bila nak berzikir, masuk dalam gua, nak cukup 40 hari, duduk dalam tu 27 hari dah. Baik. Dalam konteks ittiba' sunnah, bila nak berzikir, betul ke tu cara dia? Dalam konteks ittiba' sunnah. Betul ke tidak? Jadi kalau kita belajar, kita boleh nilai sendirilah. Lagu mana semaya jemaah dia? Semaya jemaah lagu mana? Lepas tu ada ke Nabi buat gitu? Ada ke hadirat? Ni kita nak nilai. Ada ke satu tempat di muka dunia ni yang lebih afdal daripada masjid? Ada tak? Mana kalau kita nak ibadat, ada lagi ke tidak satu tempat yang lebih mulia, yang lebih afdal, lebih tinggi nilai pahala berbanding masjid? Mana-mana masjid? Masjid Mekah, Madinah, Masjid Al-Aqsa, Quba tu hal lain lah. Kerana hal tu sebut dalam hadis secara khusus.
Tak ada. Jadi maknanya perbuatan tu tidak tepat lah. Hak tu yang kita nak tekan di sini. Hak tu Ana sebut tadi, bayangkanlah. Ingat mudah kau. Nak kecil nak berak payah tu. Niatnya molek. Sebab apa? Nak zikrullah. Tapi nyagi masuk dalam gua. Apa jadi gitu tu? Perbuatan tu dia panggil ikut Nabi kau ikut siapa? Ya. Tu sebelum turun wahyu. Selepas turun wahyu dia tidak pergi dah gua Hira tu. Dia pergi ke masjid, padahal masjid. Cuba bayangkanlah. Ni ada sebut. Dia kalau baca kitab fiqh sirah memang ada sebut. Kenapa Nabi SAW sebelum timur wahyu pergi di gua Hira? Betapalah kita kata sulut tahannus itu. Sebut dalam hadis tahannus. Tapi bila timur wahyu tak pergi lah. Dia pergi duduk di dekat Kaabah. Duduk di Masjid Haram. Banyak dia pun habis masa situ. Padahal Masjid Haram pada waktu tu Darul Kufri. Penuh dengan berhala tu di masjid tu. Tapi dia pergi situ. Sebab masjid lah. Sebab masjid tu milik orang Islam. Jadi kalau kita tengok tu, nampak tu, maknanya kalau untuk beribadat ni, dia bukan dalam gua. Bukan atas pokok kayu. Bukan dalam hutan. Masjid lah paling. Jadi benda-benda gitu kita boleh pasti. Dengan yakin. Sebab apa? Tengok sejarah Nabi. Belajar sejarah Nabi. Itu maknanya, itu saya tekan tadi, maknanya bila kita nak ikut sunnah, dia tak boleh pisah dengan maklumat. Kita nak ikut Nabi dari sudut kahwin. Kena tahu Nabi berkahwin itu macam mana kaifiat dia, cara dia, disiplin dia. Baik, kita nak datang masjid. Ni saya nak sebut sunnah. Datang ke masjid. Kita nak boleh pahala yang maksimal datang ke masjid. Kena tahu. Ulama tulis kitab khusus tentang masjid. Disiplin dia yang kita kena patuh. Kalau tidak, mari masjid bukan sekadar tak boleh pahala. Dia boleh dosa. Sebab masjid-masjid ni ibadat. Itu hadirat hak kita nak bincang. Sebab itulah kalau kita gagal menghayati kehidupan dengan cara sunnah tu, kita akan habis masa sepuluh lain juga. Habis umur sepuluh lain juga. Habis harta sepuluh lain juga. Kita boleh yakin ke di hari akhirat kita akan lulus, kita akan selamat bila dibicara di mahkamah Allah. Ana kalau tanya ana tak yakin. Sebab siapa sana tak boleh hundur kelik dah. Siapa di hari akhirat tengok-tengok, tak ada pahala. Rupanya tak ikut cara Nabi dalam kehidupan. Dia tak boleh balik semula. Sebab nak balik mana? Dunia ni Tuhan peracur dah. Ulama kata hikmah Allah peracurkan alam ini. Nak ayatnya tak ada balik dah ke dunia ni. Bila sampai akhirat, tak mungkin boleh balik. Allah peracur dah dunia. Itu antara hikmah dia. Kita hidup di satu tempat yang baru. Itu kena ingat semua tu. Kalau tak ingat itu takut jadi lalai dan sebagainya. Gitulah. Okay, seterusnya. Cuba tengok muka surat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 63. Sebenarnya ayat-ayat seumpama ini banyak dia kata. Mana ayatnya ni? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hak tadi suruh ikut Rasul. Hak ni ancaman kepada orang yang tidak mau ikut Rasul. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Dan Allah Ta'ala berfirman, maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat ujian, cobaan, ataupun takut ditimpa musibah atau azab yang pedih. Sepatutnya dia kena rasa takut. Apa maksud ayat ni? Apa kalau orang tak ikut Nabi sepatut dia berasa takut? Apa ayat ni ayat gini? Orang yang menyalahi ajaran Nabi, tak ikut sunnah Nabi, ni khusus dalam bab kehidupan, dalam bab ibadat lah. Kalau dalam bab kehidupan biasa ni, itu kita tidak fokus pada itu. Ni walaupun dalam kehidupan biasa ni pun kita kena ikut Nabi juga. Tapi kita ambil dari khusus dari segi ibadat. Orang yang menyalahi ajaran Nabi sepatutnya dia kena takut. Bapa Quran ayat gitu. Lepas tu sebut pula, takut tu sepatutnya dia kena takut ditimpa ujian, fitnah, ataupun takut kena timpa azab. Ayat ni mafhum mukhalafah dia, mana orang yang menyalahi sunnah Nabi, dia bukan sekadar berdosa. Bukan sekadar dia tidak selamat. Kita kena sebut dengan berterus terang, dengan nyata dan berterus terang bahawa mereka akan diazab di hari akhirat. Rupanya ayat ni nak ayatnya dengan jelas orang yang menyalahi sunnah Nabi, dia akan diazab di hari akhirat.
Bukan sekadar boleh dosa. Ini kena ingat. Qala Ibnul Qayyim, wal maqsud anna bihasabi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam takunu al-izzah wal kifayah wan nusrah kama anna bihasabi mutaba'ati takunu al-hidayah wal falah wan najah. فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلاتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. والمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. Ini anak terjemah sini, tengok Arak ni ya. Ibnul Qayyim berkata, oh kata payah kita beli kitab tak saya tengok kena tengok sebelah tu lah, muka surat 40 sebelah tu. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, cuba perhati molek ni, kemah bahasa dia. Ibnul Qayyim kata, cukuplah kita nak dapat kemuliaan ni, kita kena rasa cukup. Tak perlu dah ambil lain. Cukup dengan ikut cara hidup Rasulullah. Cukup dah. Kalau nak dapat al-izzah, kemuliaan. Kena rasa cukup. Cumanya di sini saya nak terjemah beginilah. Sebab tu anak nak baca Arab mudah. Anak pun mudah-mudah Arab tengok. Dia gini maksud dia. Dia gini ikut Nabi ni menjadi punca izzah. Ikut Nabi dalam konteks agama kita bercakap, ikut ajaran Nabi, maknanya ikut tu bila kata nak ikut kena tahulah. Tu jelas. Jadi ikut ajaran Nabi, ajaran Rasul ni takunul izzah. Punca dapat kemuliaan. Punca hati kita jadi cukup, tidak nak meraba-raba cari sesuatu dalam kehidupan. Itu maksud dia. Dan punca dapat nusrah, pertolongan daripada Allah. Sebagaimana mengikut Nabi ni juga, dia menjadi sebab dapat hidayah. Bila kata ikut Nabi, orang itu dapat hidayah. Bila kata ikut Nabi dengan betul, orang itu akan dapat al-falah, kejayaan. Dan dapat an-najah ni selamat daripada api neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala allaqa sa'adatad darain. Allah kaitkan seolah-olahnya untuk seseorang itu dapat kebahagiaan dunia akhirat, Allah kaitkan ikut Nabi ke tidak. Arab tu mudah kita faham ikut Nabi ke tidak. Makna kalau dia ikut Nabi selamat, tak ikut tak selamat, tak ada kompromi, tak payah bincang, keputusan ni muktamad. Itu maksudnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kecelakaan hidup dunia dan akhirat fi mukhalafati, kerana berselisih dengan ajaran Nabi. Menyelisihi ajaran Nabi menjadi punca kecelakaan hidup manusia dunia akhirat. Sebab tu anda kata kata-kata Ibnul Qayyim ni memang hebat. Bahasa dia tu. Jadi mengikut Nabi adalah petunjuk keamanan, keselamatan, kejayaan, kehebatan, cukup, hati jadi tenang, dapat pertolongan Allah dan dapat ni walayah wat ta'yid, kita jadi mantap, ada kekuatan jiwa, hati jadi tenang dunia akhirat. Tu kalau ikut ajaran Nabi. Wali mukhalifi, dan bagi orang yang menyelisihi ajaran Nabi adalah zillah, kehinaan, was-saghar. Was-saghar ni makna dia dipandang lekeh, takut, timbul ketakutan, tak tenang hati, dia sesak, dia akan jadi hina dan dia akan celaka dunia akhirat. Maknanya di sini Ibnul Qayyim cuba buat perbezaan kesan ikut Nabi dan kesan menyelisihi ajaran Nabi. Ini prinsip yang kedua ni. Gitulah. Cumanya seterusnya lain tu kita bincang minggu depan lah insya-Allah. Hadirat kena perhati molek ni. Sebab umur kita ni pun 50 lebih dah kebanyakan. Tak mati tak kira umur. Tidak kata orang tua mesti mati. Dok. Bodoh mati. Kena berhati-hatilah kalau tu. Kena semok semula. Ibadat kita betul ke tidak kita buat dengan cara Nabi. Jadi kena tahu. Kalau tidak bahaya tidak. Bahaya kan. Masa depan kita sebenarnya akhirat. Masa depan kita yang sebenarnya hari akhirat. Begitulah hadirat.
dengan perbincangan ini mudah-mudahan kita buat semakan kehidupan kita. Dalam konteks ibadat, dalam konteks kehidupan kita kena buat semakan. Takut ada kesilapan yang berlaku, kita perbetulkan segera, tidak boleh bertangguh. InsyaAllah kalau ada usaha ke arah itu, Allah akan buka jalan kepada kita. Allah akan buka hati kita ni semangat untuk hidup dengan cara mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.